Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Puan Suraya, Puan Sarah dan Encik Hamdan ya. Topik kita hari ini ia berkaitan dengan PDPR semasa pandemik yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. Okey, boleh Puan Suraya perkenalkan diri dahulu, Puan bekerja sebagai apa dan berapa orang anak yang menjalankan PDPR di rumah? Okey, nama saya Suraya Nazra binti Jahamil. Saya bekerja sebagai seorang guru dan juga mempunyai dua orang anak yang menjalankan PDPR. Adakah PDPR yang dijalankan berkesan untuk pembelajaran anak-anak pada masa pandemik? Pendapat saya sebagai seorang guru dan pada masa yang sama sebagai seorang ibu. Sebenarnya keberkesanan PDPR ni pada mulanya pada PDPR 1.0 yang pertama dulu dia memang nampak macam kelang kabut sikit. Keberkesanan dia hanya boleh mencapai kurang dari 40% saja. Bila kita dah masuk ke fasa PDPR 2.0, kita dah belajar daripada kesilapan. Banyak peningkatan yang kita dah buat lah. Contohnya macam guru sendiri sebenarnya masa PDPR 1.0 pun masih kelang kabut. Tekanan ibu bapa sebab kita baru pertama kali menjalankan PDPR. Jadi untuk yang PDPR 2.0 ni bagi pandangan saya pula keberkesanan itu boleh pergi mencapai sehingga 60 hingga 70%. Memang agak sukar, saya kena ada jadual untuk belajar, mengajar dan pada masa yang sama saya juga perlu handle dua orang anak saya ataupun monitor dua orang anak saya untuk melaksanakan PDPR. Soalan yang kedua ni saya nak tujukan khas untuk jemputan kita Puan Sarah. Soalan boleh kenalkan sedikit tentang pekerjaan Puan Sarah sekarang lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Sarah binti Rosli. Saya sekarang bekerja sebagai perunding takaful dari ProBSN Takaful. Apakah cabaran utama ataupun orang kata tekanan pada Puan Sarah dalam menghadapi anak-anak PDPR ni? Tekanan dia okey, saya ada 3 orang anak. And then tiga-tiga ni kecil-kecil. Yang first 6 tahun, yang second 5 tahun, and then yang ketiga 3 tahun. So yang PDPR adalah 6 dan 5 tahun. Okay. So bila nak PDPR tu, agak hanky-panky sebab dia orang kan kecil lagi. So bila nak guna teknologi ni, dia orang tak pandai tau. Bila nak online, saya kena ambil seorang, ayah dia kena ambil seorang. Untuk assistkan dia orang punya kelas. Sebabkan PDPR ni juga saya terpaksa membeli handphone dan juga iPad untuk diorang sebab diorang punya timing kelas dia serentak. So macam agak kacau lah sebab saya pun kerja saya pun ada pagi tu saya pun ada meeting serentak juga. So bila nak belajar tu cikgu dia akan ajar guna screen. Dia akan share screen lah. So anak-anak ni akan macam terpinga-pinga ni apa benda ni kan. Kita bekerja, di sana kita nak tengok anak sekolah. So jadi macam mana aku nak kerja ni? Macam mana aku nak concentrate dekat anak ni? Dia agak stres kat situ, tegang lah yes, keadaan dekat situ. tu. Lama-lama kan, yang saya perasan, anak saya kurang berminat tau. Bila PDPR ni, dia macam tak ada kawan. Dekat sebelah-sebelah dia tak ada kawan. So dia jadi macam, tak nak lama. Esok tak nak masuk kelas lama. Lepas tu lama-lama jadi macam benda tu, kita orang semua cuma sustain untuk PDPR kan dia tu 2 minggu sahaja. Lepas 2 minggu tu, saya terpaksa stopkan dia. Terpaksa ajarkan dia guna buku. Itu kekurangannya lah. Cuma macam in future tak tahu mungkin ada cara yang lebih efisien ke apa ke kan. Tapi at this moment yang hari tu punya, yang second punya tu memang nampak macam tak berapa nak berkesan lah. Sebab maybe dia orang kecil lagi kot mungkin. Kita minta panel kita yang terakhir dan yang ketiga untuk berikan soalan kepada tetamu kita yang terakhir lah. Mungkin dipersilakan. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Azmil. Saya akan bertanyakan soalan kepada Encik Hamdan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nama saya
Nama saya Encik Muhammad Hamdan bin Muhammad Nordin. Okay, saya bekerja sebagai pentadbir. Berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai parents, bagi saya 90% tu memang agak merumitkan lah bagi saya lah. Okay, anak saya sekarang ni berumur 7 tahun, darjah 1. Jadi bila dia dah biasa dengan kelas fizikal ataupun PNP di hadapan kelas bersama dengan kawan-kawan. Jadi bila dia PDPR tu dia rasa macam culture shock sikit lah. Dia perlukan guide daripada parents. Di waktu pandemik ni kami yang bekerja office hour ni memang tak dapat nak fokus 100% pada anak. So pagi memang kami fokus pada kerja dan balik rumah tu dah penat apa semua. So nak fokuskan pada anak tu kami terpaksa ni lah, walaupun ada grup WhatsApp tapi itulah kami boleh hanya scroll balik tengok apa yang guru-guru share, itu saja. Bila time waktu PDPR tu rasanya macam ada masalah sebab kadang-kadang bila murid-murid ni semua buka mic kan, jadi kita tak boleh anak tak boleh nak fokus, so dia nak dengar mana satu. Bila kami parents tengok macam tu, macam apa yang cakap, kami tak tahu apa yang cikgu sampaikan. Kadang-kadang ada anak-anak tu yang dia bercakap sini, bercakap kan, agak kelang kabut lah kat situ lah. Pelaksanaan PDPR bagi murid yang contoh macam anak saya ni mungkin bagi saya tak begitu sesuai lah. Jadi kalau dari segi tahap tekanan tu, so bapa dengan ibu boleh tekan sama lah. Okay, daripada segi tekanan tu memang high lah cakap, sebab bila kita balik daripada kerja, kita nak semak WhatsApp balik, cikgu-cikgu share apa semua kan. Jadi kita tak nak anak kita ketinggalan dengan contoh macam hari ni subjek ada berapa banyak, contoh ada bahasa Arab, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada sains. So maksudnya kita kena tengok setiap satu cikgu share tu apa tugasan yang dia orang kena buat, and then video yang dia orang akan share. So kita nak kena ni lah, bila badan dah penat apa semua, just kita pun nak panggil anak kita pun dia pun dah main-main lah kan. Kita jadi pressure lah kat situ. Kadang-kadang kita marah anak kita sebab bila kita panggil dia dekat dengan kita untuk buat untuk buat kerja yang cikgu bagi tu, kadang-kadang dia main itu, tak boleh nak fokus apa semua. Kadang-kadang kita sampai marah dia kan. Macam tu lah. Okay. Apakah tekanan yang dihadapi ibu bapa semasa PDPR dibuat oleh kerajaan? PDPR ni agak sukar untuk saya hadapi sebab saya ada 3 orang anak, 3 sekolah. Saya tak boleh nak tumpukan dengan pelajaran mereka sebab jadual pelajaran pun berbeza. Dan saya juga terikat dengan kerja yang memerlukan perhatian penuh disebabkan terlibat untuk bantuan kepada peneroka. Jadi PDPR ni agak sukar lah untuk dihadapi bagi terutama yang ramai anak. Kalau seorang tu kita boleh tumpukan pada seorang, tapi kalau ramai tu dan satu sekolah menengah, satu rendah tahap 2, satu rendah tahap 1, jadi macam sukar lah. Pendapat Encik tentang tekanan menghadapi PDPR di kalangan ibu bapa, apakah pendapat Encik? Okey, bagi pendapat saya, PDPR yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum ni telah memberi tekanan kepada ibu bapa. Ambil sebagai contoh saya lah, saya bekerja dan anak-anak di rumah, dan dia menjadi salah satu tekanan sebabnya tiada pemantauan yang lebih dekat kepada anak-anak. Kita tak tahu anak-anak kita ni belajar atau tidak semasa tempoh PDPR ni. Dan kita pun takut sebab kita bekerja, dan kekangan masa bagi saya tu menjadi satu tekanan bagi saya lah, sebab setiap masa kita perlu hubungi anak-anak kita, dah masuk kelas ke belum, dah buat itu tu belum, dah buat homework ke belum, dan dia jadi tekanan masa kepada saya lah. Pada masa sama juga mengambil positif lah apa yang pihak sekolah atau pihak kementerian buat untuk memastikan anak-anak kita tidak kekecilan, supaya sesi pengajaran dan pembelajaran itu dapat dibuat walaupun dalam tempoh pandemik ni. Okay, terima kasih. Okay, saya ingin bertanya pendapat Encik berkaitan tekanan menghadapi PDPR di kalangan ibu bapa. Okay, Waalaikumsalam. Bagi pandangan dan pendapat saya, tekanan PDPR kepada ibu bapa ni lebih kepada masa yang diperuntukkan ibu bapa kepada anak-anak.
pembelajaran PDPR guru sekolah, pihak sekolah kepada anak-anak dan juga murid. Maksudnya kadang-kadang maklumat yang nak disampaikan oleh guru kepada murid-murid itu ibu bapa tak faham. Tak faham dan juga tak boleh menyampaikan kepada anak-anak. Dia akan jadi salah satu masalah untuk anak-anak itu faham dan menyiapkan kerja sekolah. Dari segi device juga, untuk perhubungan, ada juga sahabat-sahabat, teman-teman yang adik-beradik terpaksa berkongsi telefon ataupun komputer riba untuk menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh pihak sekolah lah, oleh cikgu. Dan saya rasa ada juga ibu bapa yang terpaksa bekerja dan meninggalkan anak-anak di rumah dan belajar secara bersendirian dengan maklumat, dengan apa kerja sekolah yang diberikan. Ibu bapa tak dapat bersama dengan anak-anak untuk bersama-sama mengajar, ibu bapa mengajar anak dan untuk menyiapkan kerja sekolah anak-anak. Mungkin 3 perkara ni saya rasa satu ataupun komponen-komponen ataupun elemen-elemen yang penting yang harus dititik beratkan supaya maklumat pembelajaran PDPR itu, kalau kita nak berkesan, perlu dapatkan kerjasama yang baik dan juga ibu bapa kena berikan masa dan meluangkan masa yang secukupnya supaya pembelajaran anak itu dapat menghasilkan keputusan yang baik. Itu saja saya. Terima kasih.